Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Ad-Duha. Okey, sebelum kita sambung, kita dah belajar sampai ayat 8 . Kita dah belajar sampai ayat 8 kan? Bila last kita belajar? Berapa? 13? 17. Baru lagi lah. Baru 2 minggu. Okey. Bukan tahun lepas kan? 2 minggu lepas. Okey. Boleh tak saya sebut ayat kemudian bagi makna dia? Boleh? Ataupun saya bagi makna, bagi ayat. Nak yang mana satu? Tak nak dua-dua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Cuba bagi makna dia. Demi waktu duha. Apa? Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Waktu duha? Apa kelebihannya? Waktu ikhlas orang buat amal. Tapi kalau banding dengan waktu malam, malam lagi ikhlas kan? Sebab malam langsung orang tidur, orang tak nampak. Paling ikhlas malam, bukan waktu duha. Tak, saya ada beritahu kan kelebihan waktu duha tu. Pahala dia? Apa tu? 2 rakaat duha. Tapi bila dah bukan mesti bukan semata-mata buat 2 rakaat je dapat pahala haji dan umrah. Dia ada syarat sebelum tu. Pertama, kena solat subuh berjemaah bagi lelaki. Yang kedua, kena tunggu lepas solat subuh, kena tunggu sampai terbit matahari. Dan lepas terbit matahari, lebih kurang 10 minit solat 2 rakaat. Sama ada nama dia solat isyraq ataupun solat duha. Barulah dapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Boleh? Tapi kalau solat duha saja 2 rakaat, tak cukup syarat sebelum tu, dapat pahala juga, tapi pahala lain. Ini yang kedua. Pahala apa? Sedekah. Setiap badan kita ada 360 sendi. Jadi setiap sendi itu satu nikmat yang sepatut kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita tak mampu nak mensyukuri setiap sendi 360. Tapi boleh cover dengan 2 rakaat solat duha. Jadi kadang-kadang kita nak sedekah duit tak banyak. Kalau banyak pun kedekut. Maka sedekahlah dengan solat duha. Jadi kalau nak sedekah duit pun kedekut, nak solat duha pun malas, gelaplah masa depan. Okey. Yang ketiga kelebihan duha. Apa dia? Tapi berapa rakaat? 4. Okey. 4 rakaat, sampai solat duha 4 rakaat, Allah akan permudah dan selesaikan urusannya pada hari itu. Siapa janji tu? Allah. Tapi ramai tak orang percaya bila Allah yang berjanji? Tak ramai. Tapi kalau manusia berjanji, ramai tak orang percaya? Kalau bos cakap siapa solat duha 4 rakaat hari ni, dia naik pangkat. Percaya tak? Tak ada nas. Ni tak percaya sebab tak ada nas. Yang Allah cakap tu ada nas, kenapa tak percaya juga? Percaya. Dah buat dah 4 rakaat tu. Belum lagi yang tak percaya lah tu. Okey, wadduha wal laili idza saja, dan demi
Malam apabila ia sunyi ataupun apabila ia gelap gelita. Allah bersumpah dengan malam juga ada faedahnya. Faedah pertama apa dah? Ni kita boleh datang pagi kerja segar bugar kan? Cergas. Sebab apa? Sebab Allah bagi waktu rehat malam. Sunyi kan? Itu pun nikmat tu. Sebab tu bila bangun tidur kena ucap apa? Alhamdulillah. Lagi? Allazi ahyana ba'dama. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kalau cuba bayangkan kalau malam pun siang, kita tak boleh tidur, penat. Lepas tu pukul 8 nak pergi kerja, pingsan. Nikmat, kan? Nikmat dapat rehat dan tidur. Tapi nikmat yang paling besar waktu malam apa dia? Nikmat paling besar waktu malam. Ha? Tahajud. Antara tahajud dan tidur mana lebih besar nikmatnya? Mana lebih besar? Nak jawab tahajud, nak jawab tidur, nampak sangat. Sebab itulah Nabi, bagi Nabi dan orang beriman, nikmat yang paling besar waktu malam bukan tidur, tapi solat tahajud. Sebab tu Nabi solat tahajud bukan setengah jam, bukan 1 jam, tapi 2/3 malam. Kadang-kadang separuh malam, mana kadang-kadang 5 jam Nabi solat malam. Sebab apa? Nikmat dapat bercakap dengan Allah di waktu sunyi, semua orang tidur. Kita mana lebih nikmat? Cakap dengan kekasih dapat orang tengok, orang dengar, dengan bercakap dengan kekasih pukul 1 pagi. Mana lebih nikmat? Siapa ada pengalaman? Oh, semua tak ada, baguslah. Okey. Wal laili idza sajah, kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa makna dia? Tak ingat ah? Tuhan tidak meninggalkan kamu dan kenapa tiba-tiba Allah cakap pada Nabi, Tuhan kamu tak pernah tinggal kamu dan tak pernah benci. Kenapa? Ada sebab tak? Ada sebab tak? Sebab apa? Wahyu? Lama tu berapa hari? 2 ataupun 3 hari ataupun 4 hari. Jadi bila wahyu tak turun, dia sebab orang musyrikin masa kat Mekah, rumah Nabi sebelah orang musyrikin. Jadi bila wahyu turun, Nabi baca, orang musyrikin jiran sebelah dengar. Tapi dalam masa 2 malam 3 malam, orang musyrikin tak dengar. Maka dia kata apa kepada Nabi? Syaitan kamu telah tinggalkan kamu. Nabi lagi sedih. Jadi makna apa tu? Bagi Nabi hiburan paling besar yang menghiburkan hati Nabi apa dah? Al-Quran. Bila Quran tak ada je, Nabi sedih dan risau. Jadi jadikan hiburan kita yang paling utama ialah Al-Quran. Bila sedih je baca Quran. Biasa kita baca Quran bila sedih ke? Bila dah penat. Bila sedih. Betul. Bila sedih pun cari Quran. Betul macam tu. Okey, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian lepas tu apa? Walal akhiratu khairul laka. Okey. Terjemah? Sesungguhnya akhir itu adalah lebih baik bagi engkau. Akhir itu apa makna? Sama ada kerja yang terakhir ataupun akhirat. Kan? Amalan kita yang dikira, yang betul-betul dikira yang mana? Yang akhir. Sebab tu ada orang buat amalan 50 tahun, amalan ahli neraka, tak solat, merompak, merasuah. Tapi lepas 50 tahun dia bertobat, dia solat, masa tu mati. Ya Allah kira yang mana? Yang 50 tahun ke yang baru setengah jam tu? Setengah jam tu. Ada orang buat amalan ahli syurga, solat, puasa, haji, buat baik apa semua kan. Tapi lepas 50 tahun dia buat dosa, dia tinggal salat, masa tu dia mati. Ya Allah kira masa mati tu, iaitu yang dia tak solat tu. Tu menakutkan. Ramai tak orang kita rajin je solat sebab muda, sebab sihat. Tapi bila Allah uji sakit, terlantar je, dia tinggal solat, masa tu mati. Rugi tak?
Mana lebih baik? Mati masa tak solat ataupun mati masa solat? Ha? Mati masa? Macam mana kita nak pastikan kita masa mati tu kita solat? Macam mana nak pastikan? Ha? Sentiasa? Walaupun sakit. Sebenarnya kalau yang biasa ni, yang solat 50 tahun kan, tapi bila dah tua, bila dah sakit, dia tinggal solat. Biasa sebab apa? Orang ni jahil. Ataupun yang kedua, masa dia solat, masa muda, dia tak ikhlas. Maka Allah tunjuk rupa dia sebenar masa sakit tu. Bila sakit dia tak solat, mana dia tak ikhlas. Dia solat hanya sebab sihat. Bila tak ikhlas, Allah tunjuk di akhirnya. Ada seorang student saya, dia kerja pengurusi nazir masjid. Masa jadi nazir tu datang awal pada siap lagi. Buka kipas, buka lampu. Tapi bila habis tugas sebagai nazir, dia mula tak pergi masjid. Tak pergi masjid dah. Kemudian Allah uji pula dengan sakit. Dia mula tinggal solat. Last sekali masa dia mati, dia tak solat. Tengok Allah uji. Sebab tu jagalah solat sepanjang masa. Sebab kita tak tahu mati bila kan. Abam dah meninggalkan kita ketika berumur 32. Ashraf dah meninggalkan kita ketika berumur, hafaz semua umur penyanyi ya. Bagus. Abu Bakar meninggal umur berapa? Umar? Ali? Abang lebih baik pada Ali ya. Okey. Kemudian Allah kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa maksud? Allah kata Tuhan engkau akan memberi pada engkau dan engkau akan redha. Mana kemuncak redha orang beriman apa dia? Kemuncak redha orang beriman. Allah redha. Sebab tu nikmat paling besar di syurga ialah bukan masuk syurga. Bila semua ahli syurga masuk syurga, Allah bertanya, wahai ahli syurga. Ahli syurga berkata, wahai Tuhan, kami menyahut panggilan engkau. Allah pun tanya, nak tak aku bagi nikmat pada kamu? Ahli syurga kata apa? Yang kami dapat ni kami tak pernah terfikir pun. Terlalu besar nikmatnya. Nak bagi apa lagi? Yang ni pun kami tak terbayang dah. Maka Allah kata, mulai sekarang aku akan redha pada kamu dan aku tak akan murka pada kamu sampai bila-bila. Nikmatnya kalau Tuhan redha pada kita. Sekarang kita tahu tak Allah redha pada kita? Tak tahu. Solat kita belum tentu Allah terima. Amalan kita belum tentu Allah terima. Sebab tu Allah janji pada Nabi apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi hidup ni carilah redha Allah. Jangan cari redha manusia. Sakit jiwa bila hidup cari redha manusia. Betul tak? Pernah bekerja sebab supaya orang kata kita tidak miskin, kita kaya, kan? Kita tak melarat. Supaya takut orang kata, kita pun korbankan masa kita, rehat kita. Akhirnya orang tak puji pun. Sakit jiwa tak? Pakai beli baju cantik-cantik, pakai cantik-cantik, seorang pun tak tanya. Sakit hati tak? Pilih warna matching kan, setengah jam duduk depan cermin kan, satu jerawat pun tak ada, keluar-keluar pergi kenduri, orang tak tanya. Sakit hati tak? Jadi buatlah kerana orang nak kata apa, katalah, yang penting Allah redha. Okey, kemudian Allah bagi bukti bahawa Allah tak pernah tinggal Nabi, Allah tak pernah benci Nabi. Buktinya apa? Apa bukti? Nabi risau tengok orang beriman. Orang beriman, Allah sayang pada dia, Allah tak tinggal dia, tapi dia masih takut Allah tak sayang. Itu orang beriman. Orang tak beriman pula terbalik. Allah tak suka dia, dia pula perasaan Allah suka. Kan? Macam kita rasa tak Allah suka? Rasa Allah suka ke rasa Allah benci? Cakap ikhlas Perasaan. Kita rasa Allah sayang pada kita, suka ataupun Allah benci?
Sayang. Rasa Allah sayang. Itulah perasaan. Sebab orang sehebat Nabi rasa Allah benci. Sebab tu Allah kata, Tuhan kamu tak pernah benci. Itu nilai orang beriman. Iaitu, orang beriman bila semakin beramal, semakin tinggi imannya, semakin merendah diri, semakin takut dengan perasaan. Okey? Jadi apa bukti Allah tak benci Nabi? Apa bukti Allah tak benci Nabi? Subhanallah. Kalau Allah benci Nabi, Allah biar tak Nabi sebagai anak yatim? Sebab biasa anak yatim ni, biasalah. Anak yatim biasa apa masa depan dia? Melarat merempak kan? Bila tak ada bapa, tak ada kasih sayang, biasa terbiar. Jadi Nabi terbiar tak? Tak. Nabi menjadi orang yang paling mulia walaupun anak yatim. Itu bukti Allah sayang pada Nabi. Yang kedua. Cuba baca ayat tu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan. Makna? Subhanallah. Dalam keadaan Nabi meraba-raba mencari hidayat, Quran pun tak ada lagi, tiba-tiba Allah bagi Quran. Itu tanda Allah sayang. Quran benda yang paling mulia, paling baik sekali, dan Allah bagi pasti kepada orang terbaik. Barang baik mesti diberi kepada betul. Sebab itulah kalau orang tu jauh daripada Quran, mana dia tak baik. Sebab benda mulia tiba-tiba jauh daripada dia, makna dia tak mulia. Mulianya kita ialah dekat dengan benda yang baik. Okey? Yang ketiga, wa wajadaka ailan. Allah dapati engkau miskin, lalu Allah subhanallah. Macam mana Allah kayakan Nabi yang miskin? Allah bagi isteri, walaupun janda tapi kaya. Jadi bukan masalah kahwin dengan janda, tapi mesti kahwin janda yang bak kaya sepakat je. Bila sebut janda seluruh. Okey, yang kedua, Allah bagi Nabi kaya melalui apa? Allah bagi Nabi kaya yang kedua. Lepas tu Khadijah meninggalkan. Lepas tu Allah bagi kekayaan pada Nabi melalui apa dia? Harta rampasan. Sehingga Nabi boleh korban 100 ekor unta. Jadi Nabi miskin, tapi harta rampasan ada hak untuk Nabi, dan masa tu Nabi boleh korban sampai 100 ekor unta. Melalui apa dia? Harta rampasan. Okey, sambung ayat. Fa'ammal yatim. Setelah Allah bagi nikmat pada Nabi, maka Allah bagi peringatan. Maka amma apa dia? Bukan. Amma. Ini kalau tanya orang India mesti dia tahu ni. Amma. Adapun. Fa maka. Amma adapun. Al yatim. Siapa dia anak yatim? Apa definisi dia? Kematian ayah dan sebelum balik. Kalau mak bapak mati, tak ada piatu, yatim je. Orang Melayu suka tambah. Allah sebut yatim je, dia tambah lagi piatu. Okey, ada pun anak yatim fala taqhar, maka janganlah engkau berkasar. Subhanallah, cuba fikir kenapa larangan khusus kepada Nabi supaya jangan kasar, jangan abai anak yatim. Kenapa? Besar sangat ke anak yatim? Kalau Allah kata jangan berkasar, jangan tak beradab dengan ulama, kita boleh faham. Betul kan? Dia ulama dengan anak yatim mana lebih mulia? Ulama. Tapi kenapa yang dilarangnya jangan berkasar dengan anak yatim? Apa rahsianya?
Tak ada tempat mengadu. Anak yatim ni tak ada kasih sayang seorang bapa kan. Jadi bila tak ada kasih sayang, kena bagi kasih sayang. Bila kamu kasar, dia lagi terpinggir dan dia mungkin lagi liar daripada agama. Sebab itulah di sini juga Allah nak bagi tahu agama Islam adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Islam adalah rahmatan. Rahmat untuk siapa? Seluruh alam. Alam ni apa makna dia? Termasuklah anak yatim. Jadi sebab itulah kena rahmat kepada anak yatim. Jangan berkasar, ambil peduli hal dia. Kalau dia lapar, bagi makan. Kalau dia tak ada pendidikan, bagi pendidikan. Sebab itu Allah sebut dalam surah apa ni? Kita ada belajar surah Al-Ma'un. Belum. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Cuba terjemah. Dia mana wajib? Sambung ayat ke terjemah? Yang wajib faham, sambung tak wajib. Tahukah engkau ataupun engkau lihat tak Muhammad allazi, orang yang yukazzibu, yang mendustakan din. Din apa makna? Agama. Ada dua maksud. Satu, agama. Yang kedua, hari pembalasan. Bila sebut agama, kita bayangkan apa? Ayalah, bila sebut Islam, kita bayangkan apa? Puasa, zakat, haji, rukuk Islam, rukuk iman kan? Tapi tengok Allah huraikan apa? Orang yang mendustakan agama. Apa dia? Fazalika? Sambung. Fazalika allazi yad'u wala yahuddu Tengok, Allah nak bagi tahu orang yang mendustakan agama, orang yang tak percaya hari pembalasan. Allah tak kata orang yang tak salat. Allah tak kata orang yang tak puasa. Tapi Allah kata iaitu orang yang menindas, mengherdik, mengabaikan siapa? Anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala, dan dia tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Jadi seolah Allah nak bagi tahu agama ni ialah apa maksud? Ini tadabbur makna kita faham yang tersirat. Apa maksud tu? Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Islam adalah agama rahmat, dan rahmat yang paling besar, yang paling utama ialah kepada dua golongan ni. Sebab dua golongan ni sangat-sangat memerlukan rahmat dan kasih sayang kamu. Kalau kita orang yang agama tak peduli pada anak yatim, agak-agaklah siapa akan peduli? Kalau kita orang faham agama, tak bagi makan orang miskin, tak peduli, agak-agak siapa akan peduli pada mereka? Tak ada. Ya Allah, tengok agama. Sebab itulah tak buat benda ni, tak peduli dua golongan ni, penyebab manusia masuk neraka. Penyebab masuk neraka selain pada solat. Cuba buka surah Muddassir. Surah Al-Muddassir. Ayat. Surah Muddassir surah yang ke berapa? 74. 74 okey. Ayat 40. Kita ambil daripada ayat 38. Ayat 38. Jumpa?
Allah kata apa? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Maksud dia? Setiap orang terikat dengan terikat dengan amalan dia. Kalau amalan baik, balasannya baik. Amalan buruk, tak ada siapa yang akan bebas dan terlepas. Kat dunia ramai tak orang jahat terlepas? Ramai tak? Ramai. Tama-tama orang yang ada kuasa kan. Yang ada kuasa je terlepas. Illa ashabal yamin, kecuali ayat 39. Golongan kanan. Siapa golongan kanan? Orang beriman. Dia kalau golongan kanan orang beriman, golongan kiri orang tak beriman. Okey, fi jannatin yatasaalu. Ahli syurga ni golongan kanan dalam syurga yatasaalun, saling bertanya. Bertanya tentang apa? Ayat 41. Anil tentang orang berdosa, iaitu ahli neraka. Jadi ahli syurga pun bersembang juga. Bersembang pasal siapa? Ahli neraka. Pasal apa ni? Apa soalan dia? Cuba baca. Ma salakakum fi? Ahli syurga tanya siapa ni? Ahli neraka. Jadi boleh tak berkomunikasi antara ahli syurga dengan ahli syurga, ahli neraka? Boleh. Ada dalil? Adalah ayat ni lah. Tapi dia berkomunikasi dengan apa? Wallahualam. Pakai WhatsApp ke kan? Instagram ke, saya tak tahu. Okey. Apa dengar jawapan ahli neraka? Ahli syurga tanya, ni kenapa kamu masuk neraka ni? Dulu duduk sekampung dengan aku. Pergi umrah sekali, macam mana boleh masuk neraka ni? Tengok dia jawab apa. Qalu sebab pertama kami tak salah. Sebab pertama sepatut dia jawab apa? Dia biasa masuk neraka sebab kafir, sebab tak beriman. Tapi dia tak kata kami tak beriman, kami tak salat. Menunjukkan apa? Salat tu adalah gambaran iman seseorang. Bila tak salat memang tak beriman. Bahkan Nabi kata beza orang Islam dengan orang kafir apa dia? Kopiah ke jubah? Tak solat. Ada orang pakai jubah tak solat, ahli neraka. Ada orang tak pakai jubah, tak pakai kopiah, tapi dia solat, insya-Allah ahli surga. Okey, sebab pertama masuk neraka solat. Cuba tengok pula sebab kedua. Ada tak? Tengok. Patut logiknya lepas tak solat, sebab kedua masuk neraka apa dah? Puasa ataupun tak pergi haji ataupun tak keluar? Tak ada. Bagi makan orang miskin ada tak dalam rukun Islam? Tak ada. Tapi kenapa jadi penyebab masuk neraka? Cuba fikir. Kenapa jadi penyebab? Dia bukan rukun Islam. Apa dah? Islam adalah agama rahmat. Sebenar solat, puasa, haji bukan matlamat. Solat, puasa, haji, zakat ni sebenarnya adalah sebagai wasilah cara supaya dengan ibadat ini kamu ada rasa rahmat pada dua ni. Kalau kamu solat tak ada kesian pada ni, memang ahli neraka. Sebab kamu bukan Islam. Islam mesti rahmat. Boleh faham? Sebab tu Allah kata bila sebut din, Allah huraikan apa? Subhanallah. Ramai tak orang solat, pergi umrah selalu, tapi dalam senarai dia tak ada seorang pun orang miskin dia bantu. Tak ada seorang pun anak yatim yang dia peduli. Ni gelap masa depan dia. Dia adalah yukadzibu bidin. Jumpa buka satu lagi surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah 6 harakah. Surah ke berapa? 69. Ayat 31.
Tengok Allah kata apa? Summal jahim sallu. Kemudian jahim, neraka jahim, sallu. Masuklah. Mana ahli neraka lah. Kemudian Allah bagi tu sebab. Kenapa dia masuk neraka? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Sebab dia masuk neraka jahim, sebab dia tak beriman dengan Allah yang agung. Lepas tu Allah sebut apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nampak tak? Sebab utama masuk neraka tak beriman. Tiba-tiba Allah sebut antara tanda kamu tak beriman ialah jadi besar tak bagi makan pada orang miskin? Sah. Penyebab masuk neraka yukadzibu biddin. Tengok bila orang tak ada buat Al-Quran, dia solat je, puasa je, pergi haji je. Tapi orang miskin, kadang-kadang cerita orang miskin pun dia buat tak tahu je. Allah kata ini adalah pendusta agama. Macam mana kamu salat tapi hati tak lembut, tak kesian pada orang miskin? Kan? Boleh faham? Jadi carilah orang miskin. Carilah orang miskin. Orang miskin ramai tak? Ramai. Setengah orang dia pusing satu dunia melancau. Tapi cari orang miskin tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia pergi tempat orang kaya, mana ada jumpa? Orang miskin ada tak di bandar-bandar? Tak ada. Nak cari orang miskin di mana? Slow je sebut kampung. Setuju tak saya buka package? Saya buka package pelancongan ke kampung-kampung untuk mencari orang miskin. Kos dia tak sampai 1,000 pun. Nak ikut saya? Ini pelancongan ke syurga ni. Kalau pelancongan lain ke Turki, ke Beijing kan? Saya tak main dah Turki, Beijing. Saya terus ke syurga. Sebab itulah kita tahu tak, antara sebab ramai orang tak ada masa untuk duduk dengan orang miskin, untuk cari orang miskin. Tahu tak sebab apa? Tahu sebab apa? Takut duit habis. Sibuk kayakan diri sendiri. Lagi? Yelah, dia sibuk nak kayakan diri sendiri. Tiba-tiba pergi orang miskin. Duit kena keluar tak? Bercanggah dengan matlamat kan. Matlamat nak banyak duit, pergi jumpa orang miskin. Bercanggah. Betul tak? Ya Allah. Dia lupa bahawa membantu orang miskin adalah dia mengkayakan dia lagi, tapi di syurga. Sebab tu Abu Bakar habis tak duit dia? Abu Bakar habis duit melancong ke bagi pada orang miskin? Kita pula banyak habis duit melancong ke bagi orang miskin? Dua-dua tak? Ingat kata ulama, orang miskin perlukan duit, perlukan makanan. Tapi sebenarnya kita lebih perlu daripada orang miskin. Iaitu kita lebih perlu pahala daripada orang miskin perlukan makanan. Boleh faham? Saya nak tanya, orang miskin perlu makanan untuk hidup kat dunia. Kita perlu pahala bagi makanan pada dia untuk hidup kekal abadi. Kena fikir macam tu, barulah kita nak bagi. Barulah nak bagi banyak. Sebab apa? Aku bagi ni sebab bukan kamu perlu makanan. Tak, aku perlukan pahala. Ni semua ni kalau mati sekarang, ada jaminan tak pahala dah cukup? Jawab semua, belum, tapi macam dah cukup je. Okey, kemudian wa amma, dan adapun as-sa'il. Sa'il apa dia? Orang yang meminta.
Okey, tengok bahasa Al-Quran. Allah sebut tak meminta apa? Tak. Bila tak sebut, pengajarannya apa? Bila Allah kata peminta, maka bukan terbatas meminta duit. Ada orang minta duit, ada orang minta ilmu. Maka Allah kata apa? Fala tanhar. Maka jangan engkau herdik. Maksud tak herdik ni ialah apa dia? Jangan tak bagi. Jangan pula, ustaz, saya tak pernah herdik, tapi saya juga tak pernah bagi. Tak herdik tu makna jangan tak bagilah. Sebab tu Nabi Nabi ni, walaupun Nabi harta tak banyak, tapi tak ada siapa pun yang meminta. Tak ada siapa yang meminta, melainkan mesti Nabi bagi. Tak ada seorang yang minta, Nabi mesti bagi. Sampai satu masa Nabi tak bagi. Itu tanda apa tu? Ada satu masa Nabi tak bagi dah. Itu tanda apa? Tak ada apa dah. Habis. Ya Allah. Kita bagi. Sampai satu masa tak bagi. Itu tanda apa? Takut habis. Bukan dah habis. Beza. Sebab duit ria-ria tak banyak kan? Kenapa suka bagi duit singgit-singgit? Boleh bagi apa orang? Itu nampak macam cerdik. Dan kalau RM RM1, katalah ada 100, boleh bagi 100 orang kan? Tapi kalau 100 orang, setiap orang dia bagi RM100, lagi bagus tak? Lagi bagus. Okey, ni termasuk ni. Sebab itulah bila orang minta apa saja, bagilah. Kadang-kadang bagi senyum. Ini senyum pun kedekut. Sampai orang tanya, kenapa ni tak senyum? Kamu tahu tak aku penat? Ya Allah. Sebab tu ulama kata, kalau senyum pun dia tak boleh bagi, itu tanda duit lagi dia kedekut. Sebab senyum tak ada kos. Ada kos tak? Senyum ada sedekah. Okey? Oh, senyum saya mahal ustaz. Kemudian wa amma, dan adapun. Amma ni adapun. Bini' ba apa dia? Ba dengan, ingat ba makna dia, kita selalu sebut ba bila tu yang makna dia dengan, selalu sebut kan, kita selalu sebut huruf ba yang makna dia dengan. Bismillah, iaitu kalau terjemah dengan nama Allah. Ingat ba ataupun bi makna dia dengan. Adapun dengan nikmat. Nikmat dah jadi bahasa Melayu. Apa makna nikmat? Ialah apa makna kurniaan? Nikmat, kurniaan pemberian. Apa dia? Tak boleh bagi contoh. Benda yang kita seronok lah. Sihat. Apa lagi? Rezeki. Makan sedap kan? Maka Allah kata apa? Dengan nikmat Tuhan engkau. Tengok Allah kata apa? Nikmat Tuhan engkau. Apa yang Allah nak bagi tahu? Makna apa tu? Bila dapat nikmat, jangan perasan ini usahaku. Allah kata nikmat Tuhan engkau. Antara punca manusia kedekut apa dia? Apa sebab dia kedekut? Dia rasa dia punya. Duit tu nak bagikan, berkira, fikir 10 kali, solat istikharah lagi. Sebab apa? Dia rasa dia punya. Kalau dia fikir ni yang Allah bagi, kan? Dan Allah janji tak bila bagi Allah ganti? Janji tak? Percaya tak? Tak percaya, sebab tu bagi sikit. Kalau percaya Allah ganti, satu Allah ganti 700, orang percaya buat apa? Itu orang percaya, macam Abu Bakar. Kita belum siddiq. Okey? Takut apa?
Takut tak cukup kat mana ni? Teori tu nampak macam bagus je. Takut orang tipu. Sebenarnya kita dah lama kena tipu kat syaitan. Sebenarnya yang kita takut kena tipu tu, kita ditipu oleh siapa? Syaitan. Syaitan kata jangan bagi ni menipu ni. Sebenarnya kita tahu tak? Kita tahu tak? Kalau kita tak tahu orang tu menipu ke tak, bila kita bersangka buruk dapat dosa. Tengok perangkap syaitan. Yang kedua, kalau kita tak tahu, kita bagi dan dia tipu, dapat tak pahala sedekah? Dapat. Tapi syaitan nak tipu supaya apa? Jangan dapat. Ini jangan bagi, dah ramai orang kena tipu. Padahal ni tak terlibat langsung. Berjaya tak kita ditipu oleh syaitan? Alasannya takut ditipu. Okey? Jadi adapun nikmat Tuhan engkau fahadis. Apa makna fahadis? Maka bukan bersyukur. Bersyukur dalam bahasa Arab fashkur. Hadis. Sebut ataupun cakap. Ni payah nak faham ni. Boleh tak kita cakap bila ada naik pangkat, naik gaji kan, beli kereta baru? Tak, sekarang ni ini perintah Allah ni. Kalau kita belajar bahasa Arab, hadis ni bahasa fi'il amar. Ada belajar bahasa Arab? Tak ada. Oh, tiba-tiba tak ada. Ini fi'il amar. Bila fi'il amar perintah. Bila perintah menunjukkan wajib ni semua ni. Ini larang. Fala takhar, fala tanhar. Yang ini perintah. Adapun nikmat Tuhan engkau hendaklah kamu cakap. Mana wajib cakap? Tapi nak cakap macam mana? Dia bercakap ni makna dalam konteks kita bukan sombong, bukan riak. Dia syukur ni ada 3. Syukur satu dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ni fahadis dengan lidah. Yang ketiga, perbuatan. Macam mana syukur dengan nikmat Allah melalui hati? Siapa pernah bersyukur dengan nikmat Allah dengan hatinya? Pernah? Apa dah? Lapang dada. Tak, lapang dada bukan syukur. Tak, syukur dengan hati macam ni. Bila kita sihat ataupun bila kita kaya, hati kita mengatakan kekayaan aku ni adalah daripada Allah. Sikit pun bukan usahaku. Itu syukur dengan hati. Jangan ada sikit pun ini kelebihan aku. Bila ada dalam hati terdetik ini usahaku, kita kufur. Syukur lawan dia kufur. Boleh faham? Jadi dalam hati kita sihat ke, jangan kata aku sihat ni alhamdulillah sebab makan apa? Suplemen. Itu kufur nikmat. Berapa ramai yang makan suplemen tapi kurus je. Yang kedua, syukur dengan lidah. Ini lah fahadis. Apa dia? Iaitu alhamdulillah. Kalau orang tanya lah, macam mana kamu boleh beli kereta mahal ni? Alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah. Allah yang bagi. Bukan sebab usahaku, bukan sebab aku rajin. Sebab kalau usahaku, orang lain lagi usaha keras tapi tak dapat beli pun. Orang lain lagi rajin pada aku, tak dapat pun sebab Allah tak bagi. Jadi yang aku dapat bukan usahaku. Sebut dengan lidah. Boleh faham? Sebab itulah kalau kita salah sebut boleh jadi kufur. Syukur lawan dia kufur. Contoh dalam surah Al-Kahfi kan, orang yang ada apa? Ada kebun kan? Dia syukur, dia kufur. Apa ayat dia? Dia kata, dia bangga dengan kawan dia yang miskin. Aku lebih banyak harta dan lebih ramai pengikut. Itu kufur dengan lidah. Jangan Kadang-kadang orang tanya, kamu ni belajar tinggi macam mana boleh sampai tahap ni?
Kita pun kata, saya ni sekolah tak pernah ponteng. Kerja rumah selalu buat. Habis itu kufur nikmat. Boleh? Jangan nak sandar apa-apa kepada kita. Sebab itulah Nabi Sulaiman kan, Allah bagi banyak tak nikmat dia ni, nikmati rabbika, banyak tak? Apa dia? Kerajaan yang besar kan. Kerajaan Nabi Sulaiman tu dia dapat daripada siapa? Daripada bapa dia kan. Bapa dia Nabi Daud. Bukan daripada parti lain. Okey? Allah bagi lagi semua jin, malaikat, angin jadi tentera dia. Semut cakap pun dia boleh dengar dan faham. Jadi semua nikmat tu Nabi Sulaiman syukur. Syukur dengan hati dan syukur dengan lidah. Apa dia sebut? Ini contoh syukur dengan semula. Ni nak beritahu ke nak tanya ni? Cara beritahu macam nak tanya. Haza min, betul tak tu? Fadli Rabbi. Kemudian dia sambung lagi, liyabluwani aashkur am akfur. Ini surah An-Naml ayat 40. Tengok orang beriman. Bila Allah bagi nikmat, dia kata apa? Haza, cuba terjemah. Haza, ini. Min dari. Fadli, kelebihan, anugerah. Rabbi, ni, ni'mati rabbika. Nabi Sulaiman kata apa? Semua ni adalah daripada bukan sebab aku Nabi, bukan sebab kelebihan aku. Apa faedah Allah bagi semua ni? Apa faedah Allah bagi pada Nabi Sulaiman? Ni, liyabluwani, untuk dia menguji aku. Nabi pun diuji tak? Nabi perlu tak diuji? Nabi perlu tak diuji? Perlu. Sebab Allah jadikan manusia semua untuk menguji. Untuk Allah menguji aku. Apa yang Allah nak tengok daripada nikmat ni? Ashkur, sama ada aku bersyukur ataupun akfur, kufur. Ya Allah, Nabi Sulaiman pun diuji oleh Allah. Ini maksud syukur dengan lidah. Orang tanya, macam mana kamu sihat? Jawab apa? Jawab apa? Orang kata, kamu ni sihat lah. Umur dah 60 tapi sihat walafiat. Boleh jogging, boleh exercise. Jawab apa? Haza min fadli Rabbi. Orang kata, kamu ni Masya Allah, banyaknya harta, kereta pun besar. Haza min fadli Rabbi. Orang kata, anak-anak kamu berjaya. Apa rahsia? Jawab apa? Hafal. Dia kata, anak saya berjaya sebab boleh. Kalau kita baca ni, satu, kita dah syukur dengan lidah ni. Fahadis, kita laksana perintah Allah dalam ayat ni. Yang kedua, kalau baca ni berulang kali, agak-agak berapa pahala kita dapat? Ni ayat Quran kan? Satu huruf berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 kali 12 berapa? 120 pahala. Kalau sebut 10 kali berapa? 1200. 1200 setiap hari. Ni kalau bos sebut yang ni, bagi gaji 1200, agak-agak berapa kali kita sebut? Boleh amalkan. Haza min fadli Rabbi. Kalau boleh sambung kat bawah lagi bagus. Okey?
Habis. Masa dah habis kan? Okey. Saya ambil masa 2 minit. Hafal ayat ni? Bukan baca, hafal. Hafal. Ambil masa 2 minit. Kalau orang tanya, mana kamu dapat ni? Jawab dia, dalam Al-Quran. Surah apa? An-Namlu. Ayat 40. Ada kan? Ada? Cuba baca, akhi. Cuba baca. Ya. Jangan tengok. Okey. Hafal ke tengok? Okey, baca. Okey. Belakang? Lagi? Sebab saya tengok duk jeling kat whiteboard je. Haza? Okey, belakang sekali. Depan? Belakang? Dah? Okey. Alhamdulillah. Cukup ah? Satu lagi ni, tak habis ni. Syukur dengan hati, iaitu yakin dengan hati bahawa semua nikmat yang kita dapat, anak ke, kesihatan ke, harta ke, kereta ke, telefon, anugerah Allah, bukan kelebihan kita. Lidah pula sebut sama. Itu pun kalau orang tanya. Kalau orang tak tanya, tiba-tiba hazam min fadillah rabbi. Okey, syukur dengan perbuatan apa dia? Syukur dengan perbuatan. Sujud syukur bukan lah. Berapa kali nak sujud syukur? Semua kita guna nikmat yang Allah bagi untuk yang Allah redha. Termasuk seperti solat, puasa, haji, sedekah. Itu syukur dengan perbuatan. Apa saja Allah cakap, kita taat. Itu syukur dengan perbuatan. Allah kata diam, jangan cakap benda yang sia-sia. Kita pun diam, itu syukur. Jangan mengumpat, kita pun diam, itu syukur. Masuk waktu salat, pergi salat, itu syukur. Okey? Allah kata tutup aurat, kita pun tutup, itu syukur. Syukur dengan apa? Perbuatan. Sebab itulah ulama kata, bila kita buat maksiat je, kita kufur. Mengumpat, kufur nikmat. Telefon ni, kita guna telefon untuk apa ni? Main game. Main game kan? Kufur ke syukur? Ni kenapa tak jawab ni? Saya dah bagi jawapan objektif. Syukur. Main game. Syukur ke kufur? Main game. Ada dalil ke? Ada dalil. Main game adalah syukur. Ada game yang membawa kita kepada mengingati Allah. Kena huraikan. Kena huraikan. Boleh tak? Boleh tak bagi saya contoh game yang membawa mereka? Saya pun nak main. Tengok TV, drama berseri. Syukur ke kufur? Tengok. Sebenarnya kita jawab melalui apa tu? Fitrah semula jadi. Tanyalah budak main game. Budak kadang-kadang kecil kan, kita tanya, ini ada faedah ke tak ada? Dia akan jawab spontan, tak ada faedah. Itulah fitrah. Tapi sebab nafsu, dia tak boleh kalahkan nafsu, dia main juga. Okey? Boleh?
Cukup. Ada soalan? Ya Ustaz, kalau kita tahu macam belajar kita nak beri pada orang yang minta, tapi kita tahu dia bukan tahu yang yakin lah, maksudnya yang dia menipu. Kadang-kadang macam mana kita nak? Okey, kalau kita nak beri pada orang, nampak dia orang miskin tapi kita tahu dia menipu, memang yakin ada bukti, jangan bagilah. Jangan bagi. Kalau kita dah tahu, dah yakin dia menipu, kita bagi, kita bersekongkol dengan penipu. Dan kita mendorong dia untuk terus, kita dapat dosa juga. Boleh tahu. Sama juga orang rasuahkan. Jangan bersekongkol dengan mereka. Saya tak rasuah, cuma saya bersama dia. Samalah tu. Allah kata apa? Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bekerjasama tolong menolong dalam perkara dosa. Jangan. Haram. Haram. Okey. Tak, ini contoh company lain. Company yang ada yang terlibat dengan rasuah. Tak, kita belajar nak cari kebenaran. Kalau dah tahu benda tu benar, kena ikutlah. Kalau tahu benda tu salah, kena tinggal. Itulah tujuan ilmu. Ilmu ialah supaya dia pandu kita kepada kebaikan. Jadi kalau kita kerja company yang terlibat dengan rasuah, tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Islam rahmatan lil alamin, termasuk tak orang kafir? Termasuk. Allah tak kata rahmatan lil mukminin. Sebab itulah wanita pelacur boleh masuk syurga sebab bantu orang beriman ke anjing? Anjing. Ya Allah. Sebab tu ada satu bahagian zakat, asnaf yang layak dapat zakat siapa dia? Tak, fakir miskin memanglah. Ada satu lagi. Mu'alaf. Siapa mu'alaf? Tak. Mu'alaf ialah orang yang nak asalnya orang kafir tapi nak dijinakkan. Jadi tu, zakat tu ada bahagian untuk kumpulan ni. Supaya apa? Supaya dengan duit zakat tu mereka, sebab Islam ni tahu, Allah cipta manusia. Ada orang boleh dijinakkan dengan tazkirah. Ada orang tazkirah macam-macam pun tak menjadi. Ada orang boleh dijinakkan dengan duit. Sebab tu satu bahagian zakat tu asnaf mu'alaf. Berapa ramai yang Nabi bagi orang kafir. Ada orang kafir Nabi bagi 100 ekor unta. Akhirnya dia masuk Islam. Jangan fikir orang kafir, tapi fikir bagaimana nak Islamkan dia. Kan? Itulah rahmat. Ini fikir kamu kafir masuk neraka. Memang kita pun sama dengan dia. Okey, boleh? Cukup lah, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.